Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 17 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Bukan soal saya anti mahakaya, bukan soal kenakan cukai tambahan kepada mereka. Itu kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempertahankan ungkapan mahakaya yang disebut dalam Belanjawan 2024, di mana bukan bermaksud beliau anti terhadap golongan tersebut. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata pensansaran semula subsidi bukan bermakna mengenakan cukai ke atas orang kaya, tetapi menarik semula sedekah yang selama ini turut diberikan kepada golongan itu. Beliau turut menafikan perubahan terhadap pendekatan subsidi meminggirkan golongan berpendapatan tinggi dan 3.5 juta orang asing. Ujarnya rakyat perlu faham dan diberi penjelasan sewajarnya tentang pelaksanaan dasar baharu kerana selama ini negara melalui satu kecelaruan dasar yang tidak wajar lagi diteruskan apabila semua golongan masyarakat memperoleh bantuan itu. Dalam pada itu, Anwar menegaskan semua universiti tidak lagi boleh menolak kemasukan mana-mana pelajar miskin hanya kerana mereka tidak mampu membayar yuran pendaftaran pengajian. Jelasnya, arahan berkenaan adalah pertama kali dalam sejarah negara untuk memberi ruang kepada semua pelajar, tidak mengira mereka dari keluarga kaya dan miskin atau mengikut kaum sekalipun, dari dihalang melapor diri di mana-mana universiti jika memenuhi syarat dan kelayakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima panggilan daripada Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia susulan serangan dan kekejaman rejim Zionis ke atas penduduk Palestin. Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya berkata beliau berhubung dengan pemimpin Hamas itu dan memaklumkan komitmen untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan terutamanya dalam bentuk makanan serta ubat-ubatan bagi meringankan penderitaan dilalui rakyat Palestin khususnya Gaza. Tegasnya beliau menyokong pemberhentian segera pengeboman dan penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah, malah ia juga mustahak bagi Israel untuk meninggalkan kepatuhan mereka terhadap rampasan kuasa politik, segera melakukan gencatan senjata dengan Hamas dan mencari resolusi aman untuk menamatkan konflik yang berterusan itu. Anwar kemudian berkongsi sekeping gambar semasa kunjungan hormat Ismail dan delegasinya ke Pejabat Perdana Menteri pada 24 Januari 2020. Terdahulu, Anwar mengumumkan Malaysia akan menyalurkan bantuan 100 juta ringgit terhadap misi kemanusiaan kepada Palestin dalam masa terdekat. Seorang pelajar Palestin, Sulaiman J.S. Abu Wanza, dilaporkan maut ditembak oleh tentera Israel ketika dalam perjalanan pulang dari Gaza ke Malaysia. Penuntut tahun kedua Sarjana Muda Komputer Kepujian Universiti Antarabangsa Al-Bukhari AIU itu pada awalnya telah kembali melawat keluarganya di Gaza semasa cuti semester lalu selain perlu melakukan pemberahan lasik matanya di sana. Menurut pensyarahnya Osai Abdal Jawad, insiden malang yang menimpa pelajarnya itu adalah sewaktu Sulaiman melalui laluan di Mesir pada 7 Oktober lalu sebelum dia dibunuh oleh penembak tepat Israel di kawasan berhampiran dengan sepadan antara Gaza dan tanah yang dikawal oleh tentera rejim tersebut. Lebih menyayat hati, dia ditembak pada tarikh ulang tahun kelahirannya. Dikenali sebagai seorang individu yang rajin dan baik hati, sebelum ini dia pernah melaksanakan program kesedaran mengenai isu konflik yang berlaku di Palestin di kampus universitinya. Terdahulu, Kementerian Kesihatan Palestin dalam satu kenyataan memaklumkan angka kematian rakyat negaranya akibat serangan udara Israel yang berterusan di semenanjung Gaza meningkat kepada 2,808 orang dalam masa 10 hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember depan.
Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh turut memaklumkan tarikh penamaan calon pada 18 November manakala undi awal ditetapkan pada 28 November 2023. Ujarnya seramai 141,790 orang pemilih terlibat dengan peruntukan kos kira-kira sebanyak 3.5 juta ringgit. PRK Parlimen Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil pengundi berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Rentetan itu pada 3 Oktober lepas, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petisyen berkenaan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Lelaki warga emas yang hilang selepas terjatuh ke dalam sungai Kenowit, Nanga, Leseh ditemukan pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata mayat mangsa berusia 92 tahun itu dijumpai kira-kira pukul 8.50 pagi tadi dalam operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari ketiga hari ini. Menurut saksi, mangsa dipercayai terjatuh dari perahu ketika dalam perjalanan ke rumah panjang Jelani Bukung Jagoi di sini selepas balik dari kebunnya yang terletak di seberang sungai berkenaan. Sebelum ini, mangsa dilaporkan hilang pada petang Ahad lalu pada pukul 6.35 selepas terjatuh dari perahu di sungai tersebut. Penyanyi Dato' Aisyah menjelaskan kenyataan berbunyi tidak mahu dibedil seperti Gaza yang diluahkan pada sesi temu ramah bersama media Ahad lalu sebagai perumpamaan dirinya teruk dikecam netizen persis bedilan peluru sejak akhir-akhir ini dan bukannya mempersendakan kesengsaraan rakyat Palestin. Aisyah atau nama sebenarnya Wan Aisyah Wan Arifin bertindak mempertahankan kenyataan yang dibuat sebagai perumpamaan dengan mengambil situasi di Gaza bukan atas dasar tidak sensitif atau cuba mempelekeh nasib penduduk Gaza yang sedang bertarung nyawa. Aisyah yang tersingkir daripada saingan All-Star Gegar Vaganza Ahad lalu berkata sebagai individu berfikiran waras selain memiliki sifat kemanusiaan yang tebal, mustahil untuknya bertindak sedangkal itu dalam media sosial. Nama beliau tular di media sosial selepas aksi serta kenyataan Aisyah pada sidang media program berkenaan Ahad lalu tidak disenangi netizen serta dianggap tidak sensitif. Berita luar negara, 2 warga Sweden maut ditembak sebelum perlawanan bola sepak kelayakan Euro 2024 antara pasukan Belgium dan Sweden di Stadium Brussels semalam. Dalam sebuah klip video yang dikongsikan di media sosial, penembak itu dikenali sebagai Abdel Salim L, 45 tahun yang berasal dari Tunisia namun menetap di Belgium. Dia bertindak melarikan diri menaiki skuter dan pasukan keselamatan Belgium menaikkan amaran keganasannya kepada tahap 4 iaitu sangat serius di Brussels. Malah Perdana Menteri Belgium Alexander De Croo menyifatkan kejadian itu sebagai keganasan. Perlawanan kelayakan kumpulan F Eropah antara kedua-dua negara ditunda pada separuh masa kerana insiden tersebut. Kira-kira 35,000 penyokong menghadiri perlawanan tersebut sebelum pihak polis bertindak mengosongkan stadium. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menolak resolusi yang dicadangkan Rusia bagi menggesa gencatan senjata kemanusiaan di Semenanjung Gaza. Hanya 4 negara lain bersama Rusia yang menyokong draft resolusi itu dan 4 lagi menentangnya termasuk Amerika Syarikat manakala 6
lagi memilih untuk berkecuali. Draft resolusi itu memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto oleh 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Rusia, China, Perancis dan Britain untuk kelulusan. Pengundian itu diadakan ketika Israel bersiap sedia untuk melancarkan serangan darat di semenanjung Gaza selepas melakukan serangan udara yang telah membunuh sekurang-kurangnya 2,750 orang. Menurut Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzi, seluruh dunia menunggu dengan sabar untuk Majlis Keselamatan mengambil langkah menamatkan pertumpahan darah, tetapi delegasi negara-negara barat pada dasarnya gagal menepati jangkaan itu. Rusia pada Jumaat lalu mencadangkan teks satu halaman yang turut menggesa pembebasan tebusan, akses bantuan kemanusiaan dan pemindahan selamat bagi orang awam yang memerlukan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Kekurangan pelan kontingensi dan penarikan pelabur di saat akhir mendorong kepada pengantungan operasi syarikat penerbangan My Airlines Sdn Bhd My Airline. Eksekutif bertanggungjawab interimnya Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman berkata pihaknya mengakui dan memahami kekecewaan yang dialami oleh penumpang. Katanya pelabur tersebut telah menarik diri 11 jam sebelum syarikat membuat pengumuman pergantungan diumumkan iaitu pada pukul 4.30 petang pada Rabu lalu menyebabkan mereka terpaksa mencari pelabur baharu. Sementara itu beliau berkata sebanyak 135,000 penumpang yang terjejas dengan pergantungan tersebut melibatkan kerugian kira-kira 22 juta ringgit dan sebanyak 18,000 telah menghantar email untuk tuntutan bayaran balik. Beliau juga mengesahkan bahawa bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Interim My Airlines Stuart Cross telah meletakkan jawatan. Pada Khamis lalu, My Airline menerusi satu kenyataan memaklumkan mengenai pergantungan operasinya mulai 6 pagi sehingga suatu tarikh yang diberitahu kelak dan keputusan berkenaan diambil berikutan tekanan kewangan. Pengurangan subsidi dan peningkatan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada 8% dilihat akan memberi bebanan tambahan kepada rakyat. Peningkatan SST itu tidak membabitkan sektor makanan dan minuman, namun perkhidmatan lain termasuk kesihatan pasti menunjukkan peningkatan dari segi kos. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. James Alin berkata, pengurangan subsidi itu memang tindakan yang baik dalam mengurangkan bebanan hutang kerajaan. Tetapi apabila kadar SST itu dinaikkan, ia menjadi bebanan kepada rakyat. Walaupun sektor makanan tidak terjejas, tapi kos perkhidmatan dalam sektor-sektor lain pasti akan meningkat dan perkhidmatan biasanya berkait langsung dengan pengguna. Kita ke berita sukan. Kelebihan beraksi di laman sendiri pada malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil menjadikan Harimau Malaya tidak mempunyai sebarang alasan untuk menghadiahkan trofi sulung buat jurulatih Kim Panggong yang mula dilantik sejak Januari tahun lalu. Ketika Pesta Bola Merdeka kali ini dipalit isu padang tonggak pertahanan negara, Dion Coles enggan menjadikan faktor itu sebagai halangan untuk tidak beraksi dengan baik dan menganggap ini sebagai peluang yang cerah untuk memenangi perlawanan tersebut. Tambah Coles lagi, taktikal bermain bersama skuad kebangsaan adalah berbeza dengan liga dan rakan-rakan sepasukannya perlu menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baharu. Dalam pada itu, pentas final kejuaraan berprestis Asia malam ini bakal menguji kekuatan skuad kebangsaan yang kini berada di tangga ke-134 dunia dan Malaysia kini layak secara merit ke Piala Asia buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun.
Kementerian Belia dan Sukan KBS menyambut baik kemasukan squash ke dalam Sukan Olimpik Los Angeles 2028 dan bersedia untuk menyerap barisan pemain squash kebangsaan ke dalam program Road to Gold RTG sebagai usaha mencerahkan peluang kontingen Malaysia meraih pingat emas di tamasya itu nanti. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh yang juga pengerusi bersama RTG menjelaskan penyeneraian skuad ke dalam program RTG akan dimuktamadkan selepas jawatankuasa RTG bersidang hujung bulan ini. Ketika ini, Persekutuan Skuas Dunia WSF memaklumkan sebanyak 2 pingat emas akan dipertandingkan di tamasya sukan itu nanti, iaitu menerusi perseorangan lelaki dan wanita. Bagaimanapun, kaedah kelayakan dan peruntukan kuatan negara untuk Sukan Olimpik Los Angeles 2028 akan diumumkan kelak. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 18 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.